Awang Muhammad Nur Azli bin Abdul Samad. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, diminta perhatian bahawa sebelum kita memulakan forum pada petang ini, saya ingin memaklumkan kepada Auda agar dapat mematikan mikrofon masing-masing agar forum ini berjalan dengan lancar. Dimaklumkan juga pada penghujung forum ini akan dibukakan sesi soal jawab bersama ahli-ahli panel kita. Kerjasama daripada Auda adalah sangat-sangat diharapkan dan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk makluman para hadirin, forum selama 4 minggu ini dikendalikan sepenuhnya oleh mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mengambil modul AS 4304 Drama Melayu, Program Kesusastraan Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Pergi sekolah di hujung muara. Lamanya lawa redup sekali. Dengan bismillah pembuka bicara, forum siswa bersua kembali. Buah peria dipotong 4. Masak santan, buat hidangan. Drama Malaysia mengambil tempat. Tradisi moden, bahan perbincangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Alhamdulillah bertemu kita dalam forum pada petang ini di dalam suasana yang berbeza iaitu secara dalam talian. Adapun situasi COVID-19 yang berlaku di negara Brunei Darussalam ketika ini bukanlah penghalang untuk kita melaksanakan forum pada petang ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kita dalam forum yang diadakan di bawah modul AS 4304 Drama Melayu. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi dan ahli panel, penggiat-penggiat seni serta hadirin sekalian kerana berkesudian meluangkan masa untuk forum kita pada petang ini. Baiklah, kita mulakan forum kita dengan memperkenalkan diri saya, Siti Nur Kalbi binti Haji Muhammad Sirudin, selaku pengerusi forum pada hari ini. Bersama saya dua ahli panel yang akan membincangkan tajuk forum kita pada petang ini. Ahli panel pertama nampak anggun, berlasung pipit. Saya perkenalkan Dayang Siti Nur Haziah binti Sarkawi. Dayang Haziah merupakan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam mengambil jurusan Kesusastraan Melayu dan merupakan mahasiswi tahun akhir. Semester depan pula merupakan semester akhir Dayang Haziah. Selamat petang dan apa khabar Dayang Haziah? Selamat petang, baik Puan Pengerusi. Alhamdulillah. Seterusnya, mari kita berkenalan lagi dengan ahli panel kita yang kedua berbaju kurung dan manis orangnya iaitu Dayang Nur Akilah Amanina binti Haji Rahim. Dayang Akilah juga merupakan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam mengambil jurusan Kesusastraan Melayu. Beliau juga merupakan mahasiswi tahun 4 dan semester depan pula adalah semester akhir Dayang Akilah. Selamat petang Dayang Akilah, apa khabar? Alhamdulillah, baik Puan Pengerusi. Apa kabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Hadirin yang dihormati sekalian, tajuk forum kita pada petang ini adalah pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia, suatu perbincangan struktur. Terlebih dahulu saya ingin mengupas sedikit mengenai tajuk yang akan dibincangkan ahli panel kita pada hari ini iaitu mengenai dengan naskah drama Malaysia. Menurut Manasikana, drama adalah wahana dan wacana manusia memperagakan dirinya mencitrakan kisah hidup dan bayangan masa silam serta renungan masa hadapan. Kehidupan dan manusia kadang-kadang adanya keindahan, kegembiraan, penderitaan, serius dan juga sebagainya. Jadi begitu juga di dalam drama yang mempunyai pelbagai jenis drama sesuai dengan kepelbagaian hidup manusia itu. Jadi drama itu juga boleh dikategorikan melalui pelbagai cara iaitu seperti ukuran bentuknya dan isinya. Di samping itu juga terdapat pula pembahagiannya menurut urutan masa seperti drama tradisional, drama sejarah, drama masyarakat, drama moden dan juga lain-lain lagi. Oleh itu setiap urutan masa penulisan itu mempunyai struktur tertentu. Struktur yang ada itu yang ada dalam konteks naskah drama itu boleh saja kekal atau berubah.
Inilah yang akan kita telusuri dalam perbincangan pada petang ini dengan maudhu pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia, suatu perbincangan struktur. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, izinkan saya memulakan perbincangan forum ini dengan mengajukan soalan pertama kepada panel pertama kita pada petang ini, iaitu Dayang Haziah. Jadi Dayang Haziah, apakah yang dimaksudkan dengan drama tradisional dan apakah pula yang dimaksudkan dengan drama moden? Silakan Dayang. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi. Apa yang dimaksudkan dengan drama tradisional dan drama moden itu? Jadinya drama tradisional ini adalah seni drama yang berakar dan bersumber dari tradisi masyarakat yang bersifat spontan dan ada improvisasi. Drama tradisional tidak menggunakan dialog ataupun naskah dan biasanya pemain hanya memberikan gambaran umum tentang jalan ceritanya sahaja. Drama tradisional hanya disampaikan secara spontan tanpa merujuk kepada naskah. Drama tradisional ini mula tumbuh kerana masyarakat Melayu yang mengamalkan kepercayaan animisme. Namun hal ini masih belum diketahui dengan pasti tarikh yang tepat kemunculan sebenar drama tradisional di Malaysia. Jadinya drama tradisional ini dapat dikelompokkan menjadi drama tutur, drama rakyat, drama wayang ataupun klasik iaitu segala macam wayang, dan terakhir drama bangsawan iaitu dipengaruhi oleh konsep teater barat dan ditunjang pengaruh kebudayaan Melayu dan Timur Tengah. Pertumbuhan drama moden ada pertalian atau kaitan dengan sejarah pertumbuhan drama tradisional. Menurut Manasikana, drama tradisional Melayu yang pertama ialah wayang kulit, yang sifatnya agak berbeza sedikit dengan unsur-unsur pendramaan. Wayang kulit adalah drama tradisional pertama di Malaysia yang wujud pada abad ke-13 dan ke-14. Wayang kulit ini membawa cerita-cerita Hinduisme yang dipetik daripada kitab Mahabharata dan Ramayana. Jadinya wayang kulit ini sangat penting di Semenanjung dan ia merupakan bentuk hiburan bagi kalangan aristokrat ataupun golongan bangsawan dan golongan terkemuka. Bukan itu saja, ia sangat popular kerana wayang kulit sangat diminati oleh golongan atasan dan rakyat biasa. Jadinya setelah abad ke-18, barulah timbul drama tradisional yang lain seperti makyong, menora dan teater bangsawan. Makyong merupakan alat hiburan bagi masyarakat dahulu, terutamanya selepas menuai padi. Makyong juga masih dipersembahkan sehingga sekarang, iaitu ketika majlis-majlis perayaan. Seterusnya, teater bangsawan. Teater bangsawan ini merupakan satu bentuk teater yang popular pada abad ke-19. Pada tahun 1870, satu rombongan wayang Parsi atau Mendu mengadakan pertunjukan di Pulau Pinang. Rombongan ini telah mempersembahkan kisah dewa-dewi yang membawa penonton ke alam hayalan. Persembahan ini juga diselang-selikan pula dengan tarian dan juga nyanyian. Pementasan teater bangsawan juga dimulakan dengan jampi serapah untuk menjayakan persembahan mereka. Jadinya ketiga-tiga drama tradisional yang saya sebutkan, wayang kulit, makyong dan teater bangsawan merupakan drama yang sangat popular pada zamannya. Ia dijadikan sebagai alat hiburan pada zaman tersebut selain daripada ia mengisi masa lapang mereka. Seterusnya saya berpindah pula kepada drama moden. Drama moden adalah drama yang menggunakan naskah, berbeza pula dengan drama tradisional yang saya jelaskan tadi, yang tidak menggunakan naskah dan hanya disampaikan secara spontan. Drama moden ini mula muncul disebabkan oleh kemerosotan bangsawan dan juga kerana tuntutan nasionalisme dan patriotisme yang mahukan drama yang berbentuk semangat kebangsaan serta berpijak di bumi yang nyata. Maka setiap dekad drama moden Malaysia mempunyai bentuk dan aliran yang berbeza. Pada tahun 1950-an, drama yang berbentuk sandiwara mula dikenalkan dan dekad berikutnya pula iaitu tahun 1960-an, drama realisme pula muncul dan dikenali juga dengan drama masyarakat. Manakala pada tahun 1970-an, drama berbentuk absurd mula muncul dan meninggalkan bentuk drama realisme.
Jadinya drama moden mula-mula sekali dipelopori oleh Shahram Hussain dan dramanya adalah Lawyer Dahlan yang ditulis pada tahun 1941. Suasana drama moden dikatakan bermula dengan karya-karya Shahram Hussain dan Kalam Hamidi. Selain itu, dari segi penerbitan pula dan cetakan, Sandiwara Megat Trawis adalah naskah drama pertama yang dicetak pada tahun 1951 dan sehingga kini masih diterima umum. Jadinya naskah drama moden dapat dikelompokkan menjadi dua, iaitu drama konvensional, drama yang bertolak dari lakon drama yang disajikan secara konvensional, dan kedua drama kontemporer, iaitu drama yang mengubah konvensi lama dan penuh dengan pembaharuan, ide-ide baru, gagasan baru, penyajian baru dan penggabungan antara konsep barat dan timur. Jadinya itu saja penerangan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dayang Haziah di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kepada Auda yang belum mengetahui apakah perbezaan di antara drama tradisional dan juga drama moden ini, jelas sekali diterangkan oleh Dayang Haziah bahawa adanya perbezaan di antara drama tradisional dan juga drama moden di Malaysia. Jadi Dayang Haziah juga ada menyatakan bahawa terdapat tiga drama tradisional yang sangat popular pada zaman dahulu iaitu di Malaysia, iaitu wayang kulit, Mak Yong dan juga teater bangsawan. Jadi ketiga-tiga drama ini dijadikan sebagai alat hiburan pada zaman tersebut untuk mengisi masa lapang mereka. Naskah drama moden di Malaysia itu dapat dilihat melalui peralihan tahun atau era munculnya naskah drama moden, iaitu pada tahun 1950-an adanya drama Sandiwara. Kemudian 1960-an pula adanya drama realisme dan 1970-an pula adanya drama absurd. Jadi naskah drama moden itu juga tadi dapat dikelompokkan menjadi dua, Dayang Haziah, iaitu drama konvensional iaitu Sandiwara dan juga drama kontemporer iaitu teater mutakhir. Jadi sebentar tadi kita telah pun mendengar panel pertama menjelaskan mengenai drama tradisional dan juga drama moden. Sekarang kita beralih pula kepada panel kedua kita iaitu Dayang Akilah untuk memberikan penjelasan mengenai apakah struktur dalam naskah drama moden Malaysia itu. Silakan Dayang. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi. Oleh kerana perkembangan bentuk drama moden Malaysia berubah dari abad ke abad seperti yang dikongsikan oleh panel pertama tadi, maka ada baiknya saya mulakan dengan membenarkan struktur-struktur dengan membahagikan drama mengikut peralihan abad tersebut. Jadi, naskah drama moden Malaysia terbahagi kepada 4 zaman yang dimulai dengan zaman drama Sandiwara. Drama Sandiwara merupakan permulaan kepada pemodenan drama di Malaysia yang lahir akibat dari Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Jadi pada masa inilah, pada zaman Sandiwara ini, drama Malaysia berjinak-jinak dengan skrip. Justru dengan adanya pembaharuan yang muncul ini, iaitu penggunaan skrip dalam pementasan drama, maka dalam drama Sandiwara lebih cenderung pengarangnya kepada menulis drama yang berorientasikan semangat nasionalisme. Jadi apabila menyebut tentang drama Sandiwara, setentunya kita akan melihat kepada tokoh yang amat aktif menyumbangkan karya-karya yang bermutu di zaman tersebut. Shahram Hussain dianggap sebagai pelopor drama moden Malaysia. Karya-karya beliau dianggap sebagai karya Sandiwara yang terbaik. Jadi saya akan menggunakan salah satu drama Shahram Hussain untuk melihat struktur naskah yang ada pada zaman Sandiwara ini. Jadi saya memilih Si Bongkok Tanjung Puteri. Jika dilihat struktur drama Sandiwara beliau ini, pada aspek wataknya, watak memiliki nama masyarakat lama seperti Si Bongkok, Tanjung Timur, Datuk Timur, Tanjung, Panglima Putih dan Dayang Alek. Mereka ini terdiri daripada Hulu Balang, Pembesar Negeri, Gadis Bangsawan dan Panglima. Jika dilihat dari aspek plotnya pula, plot dibahagikan kepada 4 babak sahaja, iaitu setiap babak ini berlatarkan tempat yang berbeza, iaitu Balai Kepunyaan Datuk Timur, Perigi Tanjung Surat,
Patarana, dan Rumah Panglima Putih. Dialog pula banyak menggunakan kalimat Allah, syair, sajak, peribahasa, dan pantun, serta bahasa klasik yang berkias-kias, panjang dan berleret. Jadi ini menunjukkan bahawa pengarang pada zaman sandiwara ini kaya dengan budaya orang Melayu kerana dia dapat menguasai penulisannya dengan mempelbagaikan gaya bahasanya. Jadi melalui watak Panglima Putih dan Daeng Alek yang juga seorang panglima, di sini memperlihatkan sebagai watak yang mencintai keamanan, kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka ini taat kepada perintah ketua dan sanggup melakukan apa saja bagi menjaga keamanan negeri. Jadi mungkin amanat yang cuba disampaikan pengarang yang drama sejarah ini pula merupakan nasihat dan teguran kepada masyarakat bahawa sebagai orang Melayu perlu memegang kepada adat Melayu, kecintaan kepada negara dan hidup berteraskan agama Islam. Melalui watak si bongkok pula, watak si bongkok ini suka menganiaya maruah dan kehormatan wanita. Apa yang saya dapat lihat dari sini, perbuatan suka mencabul kehormatan wanita ini mungkin saja adalah kritikan Syahrum Hussain terhadap pegawai-pegawai Jepun yang suka mengganggu pelakon wanita yang melakonkan drama pada zaman 1940-an ini. Drama Si Bongkok Tanjung Puteri ini telah membuktikan bahawa dengan percepakan Jepun di tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme pengarang sebagai masyarakat yang menyuarakan cita-cita mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan. Pengarang menuntut masyarakat Melayu agar sentiasa mengingati sejarah yang pernah berlaku dan ini setentunya dengan tujuan agar masyarakat mengambil iktibar di sebalik peristiwa sejarah yang pernah berlaku ketika suatu ketika dahulu. Seterusnya ialah zaman realisme. Zaman realisme ini telah membawa pendramaan moden Malaysia kepada satu lagi bentuk baharu. Ini kerana masyarakat pada zaman ini berhadapan pula dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya yang menyebabkan para penulis untuk melibatkan diri dalam situasi tersebut. Jadi ini bermakna bermula pada tahun 1963, drama di Malaysia meninggalkan semangat nasionalisme zaman sandiwara. Ia berkembang kepada drama realisme yang melihat masalah semasa sebagai dasar kepada pemikiran yang ada dalam sesebuah drama yang dihasilkan. Jadi oleh kerana konsep drama moden ini popular dalam kalangan penggiat dan khalayak drama, maka drama pada dekad 60-an ini juga dikenali sebagai zaman drama masyarakat. Pada dekad ini, pengarang lebih berani menulis drama realisme yang sifatnya terus terang, seperti Kala Dewata. Kala Dewata atau nama sebenar beliau, Mustafa Kamil Yassin, merupakan pelopor drama realisme di Malaysia yang berjaya mengubah bentuk pendramaan kepada gaya pementasan realiti dan menggambarkan keadaan masyarakat sebenar. Jadi konsep realisme Kala Dewata telah merubah bentuk pendramaan moden di Malaysia kepada menitik beratkan masalah masyarakat yang ada pada zaman tersebut. Jadi umumnya pembahagian babak dalam drama realisme dibahagikan kepada 2 atau 3 babak sahaja. Dan ada juga terdapat drama-drama pendek dan ringkas yang hanya terdiri daripada 1 babak. Ini boleh dilihat pada Jalan Yang Benar, karya Kala Dewata. Jika dilihat, struktur penceritaannya sangat jelas dan tidak berlapis. Watak-watak yang digunakan pula dari segi nama memangnya sangat erat dengan masyarakat, iaitu watak yang bernama Ramlah, Mak Haji, Tuan Haji, Datuk Penghulu. Dan latar pula bertempatkan rumah bertiang milik Tuan Haji dan berlatar masakan waktu maghrib. Jika dilihat dari segi plot, cerita memperlihatkan Ramlah sebagai anak luar nikah yang tidak disukai orang kampungnya. Dia dipandang jijik dan hina. Jadi Ramlah ini juga dibenci oleh Mak Haji. Kedatangan Ramlah ke kampung itu adalah untuk tujuan bertaubat, tetapi ia dihalau oleh Mak Haji. Jika dilihat daripada dialog pula, dialog yang diucapkan dalam drama realisme ini menggunakan bahasa sehari-hari dan ia agak berterus terang.
Sebagai contoh, pengarang memasukkan anak keparat, sial, dan anak haram. Jadi penggunaan kata-kata ini jelas sangat dipahami oleh masyarakat audiens atau pembaca yang hidup pada zaman tersebut. Bahasa yang digunakan pada zaman realisme ini setentunya berbeza dengan drama sandiwara zaman 60-an. Bahasa pada zaman ini agak ringkas dan ia kemas kerana menggunakan bahasa seharian. Jadi ini mengarahkan kepada kelancaran pergerakan plot dan pada waktu yang sama juga ia mewujudkan hubungan yang akrab di antara drama yang disampaikan dengan audiensnya. Dari segi perwatakan, suasana dan gambaran dalam drama realisme ini ia agak natural kerana dapat menggambarkan sesuatu objek yang nyata. Jadi seterusnya daripada karya ini memperlihatkan persoalan masyarakat. Sebagai contoh, amanat yang cuba disampaikan pengarangnya, itu kalau dewata mungkin sebenarnya memberi nasihat kepada masyarakat agar tidak menyisihkan remaja yang berhadapan dengan masalah sosial. Dari watak Mahaji juga secara tidak langsung, pengarang mengkritik sikap sesetengah masyarakat yang suka menghukum kesalahan orang lain tanpa memberi mereka peluang untuk berubah. Ini boleh dilihat pada watak Mahaji yang awalnya pada awal cerita, beliau dilihatkan baru sahaja selesai solat. Tetapi kedatangan Ramlah ke rumahnya pada waktu maghrib itu telah membuatkan ia tiba-tiba melontarkan perkataan yang tidak elok kepada Ramlah. Justru apa yang saya dapat lihat di sini, drama realisme ini telah menggunakan bahasa yang lebih terus terang dan nyata. Pada dekad 70-an pula, terkenal sebagai zaman absurdisme. Pada period ini, pendramaan di Malaysia mula meninggalkan bentuk drama realisme. Ia dipelopori oleh Nordin Hassan dan kemudian diikuti dengan beberapa penulis lain yang berkemahiran seperti Dinsman, Johan Jaffar, Hatta Azadhan, dan Manasikana. Drama anti-realisme ini digelar sebagai drama absurd yang menolak hukum realisme. Jika dilihat, plot dalam drama absurd sukar untuk dipahami. Watak masyarakat juga diganti dengan lambang-lambang tertentu, menyebabkan drama absurd ini sukar untuk dihayati. Dalam kata lain, pendramaan period ini lebih cenderung bermain dengan lambang-lambang. Jadi ini bermakna watak yang ada dalam drama absurd bukan hanya terbatas kepada manusia sahaja, tetapi juga memperlihatkan watak bukan manusia. Drama absurd dari aspek perwatakan, ia melihat kepada jiwa watak. Oleh itu, segala dialog yang dituturkan sama ada monolog dalaman, semuanya adalah bercorakkan keluhan. Jika sebelum ini dramatis di zaman realisme hanya membahagikan drama mereka kepada 3 atau 4 babak sahaja, pembahagian babak yang dibuat oleh penulis zaman absurd agak berbeza. Sesetengah dramatis tidak lagi memikirkan hal membahagikan babak dan adegan. Nordin Hassan selaku pelopor drama absurd telah menampilkan dramanya dengan memasukkan unsur tradisional dan semasa, termasuklah adanya penggunaan muzik, tarian, pantun, syair, dan sebagainya. Jadi drama absurd ini memandang dunia dan penghuninya yang musnah, hancur dan tidak bermakna kewujudannya. Dalam arti kata lain, pendramaan yang berbentuk absurd ini cuba memberi gambaran sesuatu di sebalik realiti. Dan ini merupakan realiti yang sebenarnya. Jadi walau bagaimanapun, drama absurd ini telah mengalami kemerosasan pada 1980-an. Drama absurd ia memerlukan daya intelektual yang tajam dan kreativiti seperti yang dibuktikan oleh Johan Jaffar dan Dinsman, Hatta Azadhan dan dramatis lainnya. Jadi apabila Johan Jaffar menumpukan dirinya pada bidang adaptasi, Dinsman pula berdiam diri dan Hatta Azadhan menulis drama komedi situasi. Ini tentunya menyebabkan drama bercorak absurd yang bermutu dan bermakna tidak lagi banyak dihasilkan kerana penulis pada zaman ini kehilangan tenaga penulis yang memegang kepada penulisan absurd.
Justru pada zaman 1980-an inilah pendramaan Malaysia berbalik semula kepada zaman realisme. Namun ia tidak secara total dihasilkan dengan berdasarkan aliran realistik, tetapi juga adanya style penulisan absurd. Jadi ini kerana pengarang seperti Johann Jaffar dan Hatta Azadhan adalah merupakan bekas penulis absurd. Dan dari sinilah drama moden Malaysia tahun 1980-an mengalami satu lagi bentuk baharu, dan bentuk baharu ini menerapkan berbeza corak dan aliran di Malaysia, iaitu penggunaan pola drama bangsawan, corak pendramaan sandiwara, mengembalikan semula teknik realisme dan menerapkan absurdisme. Jadi ini bermakna pendramaan moden Malaysia mulai 1980-an mula menggunakan kombinasi unsur realiti dan juga imajinasi. Dan zaman ini dikenali sebagai zaman neorealisme ataupun contemporary. Jadi bolehlah saya simpulkan bahawa struktur drama moden di Malaysia pada setiap dekad berubah. Ia sejajar dengan perkembangan yang terjadi di sekitar pengarang dan masyarakat Malaysia. Oleh itu dapat kita lihat bahawa setiap dekad drama moden mempunyai bentuk dan alirannya tersendiri. 1950-an dengan sandiwara, 1960-an dengan realisme, 1970-an dengan absurdisme, dan 1980-an pula berkembang kepada neorealisme. Ya, Puan Pengerusi dan hadirin, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Yang Akila atas perkongsian yang agak padat tadi. Jadi saya tertarik dengan penjelasan Dayang Akila yang mengatakan bahawa drama moden itu mempunyai 4 zaman yang membawakan kepada persoalan cerita yang berbeza-beza dibawakan oleh penulis-penulis yang tidak dinafikan lagi profesionalisme mereka. Jadi kepada hadirin hadirat sekalian, untuk makluman, jika ada mempunyai soalan, Auda boleh mengajukan soalan dengan menaip di ruang komen dan mungkin saja saya akan membacanya pada penghujung forum ini ya. Baiklah, kita teruskan. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebentar tadi sudah dijelaskan mengenai drama tradisional dan juga moden dan juga struktur naskah drama moden di Malaysia daripada kedua-dua ahli panel kita. Jadi sebagai perlanjutan apa yang dibincangkan oleh ahli panel pertama tadi mengenai drama tradisional dan juga drama moden di Malaysia, mungkin Dayang Hazia boleh menjelaskan bagaimanakah drama tradisional itu diaplikasi dalam naskah drama moden Malaysia. Bagaimana Dayang? Silakan. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi atas soalannya itu tadi. Jadinya drama tradisional merupakan drama yang mengangkat cerita mengenai kepercayaan dan kebudayaan setempat yang mengandungi tarian, nyanyian, lakonan tradisi Melayu lama. Drama moden pula ia berkisar kepada bentuk realisme, absurd dan sandiwara. Namun terdapat juga naskah drama moden yang memasukkan unsur drama tradisional dalam naskah. Selain itu, perkembangan naskah drama moden juga mempunyai kesinambungan dengan sejarah pertumbuhan drama tradisional kerana terdapat beberapa ciri tradisional yang digunakan dalam menghasilkan naskah drama moden. Seperti yang diketahui, drama tradisional mempunyai cerita yang monoton, iaitu cerita yang tidak beragam dan bervariasi. Ceritanya mengisahkan mengenai kisah rakyat dan kepercayaan dari daerah setempat. Itu seperti adanya ritual, dongeng, hikayat atau cerita yang berunsur kepelawanan dari daerah tersebut. Jadinya bagaimana drama tradisional ini diaplikasikan ke dalam naskah drama moden? Maka untuk menjawab soalan tersebut, kita akan melihat kepada struktur naskah drama tersebut, iaitu pembuatan naskah itu. Jadinya pembuatan naskah hendaklah menggunakan asas yang kukuh dan perancangan untuk menghasilkan atau membentuk cerita. Dalam drama moden, naskah drama moden juga ada memasukkan drama tradisional di dalamnya, iaitu melihat pada unsur dan ciri-ciri tradisional yang terdapat dalam naskah drama moden. Antara tokoh yang memasukkan drama tradisional dalam naskah drama moden adalah seperti Nordin Hassan, Johann Jaffar, Zakaria Arifin, Dinsman dan dramatis yang lain. Jadinya Nordin Hassan ini ia merupakan tokoh yang menggunakan drama tradisional lah. Sebagai contoh naskah
Buku beliau, kumpulan drama peran. Di dalamnya terdapat naskah drama yang bertajuk Sirih Bertepuk, Pinang Menari. Drama ini memaparkan kisah yang terjadi di dua buah negeri, iaitu Indramahkota yang diperintah oleh Sultan Idris, Bistari dan Langkapura yang diperintah oleh Puteri Salbiah. Dalam naskah ini ada memasukkan bunyi muzik dan nyanyian serta penari-penari dabus. Dabus ini merupakan tarian tradisional Melayu yang berasal daripada negeri Perak. Jadinya pengarang memasukkan unsur tradisional dalam naskah beliau dan struktur pembentukan naskah ini juga dapat dilihat dari segi dialognya, iaitu menggambarkan latar belakang suasana di dalam istana dan juga watak-watak yang dilihatkan juga merupakan watak-watak istana. Jadinya selain itu dapat juga dilihat pada naskah beliau yang lain, naskah Nordin Hasan, iaitu yang bertajuk 1400 yang mempunyai struktur perjalanan cerita tradisional yang mana watak Dolah yang memohon pertolongan kepada Tok Pawang. Di sini pengarang memasukkan unsur tradisional dalam naskahnya apabila adanya ritual atau bagi pemujaan jin. Selain itu, watak Pak Dogol dan watak Wak Long juga ada di dalam naskah ini. Pak Dogol dan Wak Long ini merupakan salah satu unsur atau watak yang terdapat di dalam wayang kulit. Kira Wak Dogol dan Pak Dogol ini merupakan salah satu watak yang terdapat dalam wayang kulit dan ia dimasukkan pula dalam naskah Nordin Hasan yang berjudul 1400 ini. Jadinya setiap yang saya lihat, pengarang Nordin Hasan merupakan tokoh yang suka membuat pembaharuan dalam karyanya, seperti memasukkan unsur drama tradisional. Selain itu, Nordin Hasan juga suka bereksperimen dengan berlandaskan kepada tradisi budaya Melayu, dan perkara ini dapat dilihat dalam naskah beliau, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Dalam naskah ini, beliau memasukkan juga puisi Melayu seperti syair dan pantun untuk menceritakan kisah. Jelaslah bahawa Nordin Hasan merupakan pengarang yang tidak meninggalkan tradisi lama dalam naskahnya dan beliau menghasilkan corak penciptaan yang sama pada naskah-naskah yang lain, iaitu dengan memasukkan unsur tradisional dalam naskahnya. Selain itu, contoh yang lain pula, dalam naskah drama moden drama yang bertajuk Budak Raja karya Zakaria Arifin, naskah drama ini mengisahkan mengenai watak Awang Peran merupakan pelawak istana. Dia memainkan gaya lakonan Mak Yong dalam bercerita. Kisah pelawak tugasnya adalah untuk menghibur isi istana. Selain itu, peran pelawak ini juga diminta untuk turut memberi pandangan kepada raja terhadap sesuatu masalah tanpa menimbulkan kemurkaan raja. Di akhir cerita ini, Awang Peran ingin dijatuhkan hukuman daripada raja tua kerana Awang Peran difitnah oleh Tengku Ngah dan Tengku Long. Tetapi Awang Peran telah dibebaskan kerana ia tidak bersalah. Jelas di sini bahawa Zakaria Arifin juga memasukkan unsur tradisional dalam naskah dramanya. Watak yang dihasilkan oleh beliau adalah watak raja dan juga adanya watak Awang Peran sebagai pelawak istana. Selain itu, Zakaria Arifin juga memasukkan gerak lakonan Mak Yong yang diperankan oleh Awang Peran itu sendiri dalam naskahnya. Dalam naskah itu. Dan seperti yang diketahui, Mak Yong ini merupakan jenis persembahan drama tradisional dahulu. Seterusnya, dalam naskah ini juga ada menyerupai ciri tradisional yang mana ada penonton yang terdiri dari isi istana dengan penceritaan yang disampaikan oleh Awang Peran secara spontan sahaja untuk menghibur penonton, iaitu isi istana yang lain. Jadinya, jika kita lihat pada plot ceritanya, ia melihat kepada perjalanan kisah pelawak yang istana yang menghadapi dugaan sepanjang menjadi pelawak istana. Di akhir cerita juga ia ditutup dengan nyanyian yang berupa pantun menggambarkan mengenai budak raja. Itu si pelawak tadi, iaitu Awang Peran. Jadinya ia dapat disimpulkan bahawa unsur-unsur tradisional seperti pergerakan Mak Yong dan juga peran pelawak itu diaplikasikan ke dalam naskah ini untuk membuat sesuatu yang berbeza dengan bentuk realisme. Hal ini meyakinkan bahawa drama tradisional ada diaplikasikan dalam naskah drama moden. Oleh itu, dapat ditafsirkan bahawa
drama tradisional diaplikasikan oleh pengarang dalam naskah drama moden dengan melihat kepada struktur penceritaannya. Selain itu, dilihat juga pada elemen tradisional yang dimasukkan ke dalamnya. Sekian, itu saja penjelasan daripada saya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya, baiklah. Terima kasih Dayang Haziah atas penerangannya sebentar tadi. Jadi jelas di sini bahawa di dalam naskah drama moden Malaysia itu ada juga menyelitkan atau mengaplikasikan drama berbentuk tradisional ke dalam penulisan naskah drama moden seperti pantun, syair, makyong, tarian tradisional tadi dabus Dayang dan juga sebagainya. Baiklah, sebentar tadi Dayang Haziah telah menyatakan bahawa naskah drama moden Malaysia itu mengaplikasi drama tradisional ke dalam naskah drama moden yang boleh dilihat dari sudut struktur tertentu, iaitu melihat pada unsur dan ciri-ciri tradisional yang terdapat dalam naskah drama moden. Sekarang kita beralih pula kepada panel kedua kita, iaitu Dayang Akilah. Mungkin Dayang Akilah boleh menjelaskan lebih lanjut lagi. Apakah ciri-ciri dan contoh-contoh struktur pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia? Silakan Dayang. Baiklah, bagi soalan ini, saya akan menggunakan 3 naskah drama sebagai contoh untuk melihat kepada pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia. Naskah pertama ialah drama Si Bongkok Tanjung Puteri karya Shahram Hussain. Drama ini ditulis pada zaman sandiwara 1950-an, iaitu ketika zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu yang bertapak selama 5 tahun. Maka amanat yang disampaikan pengarang setentunya menyentuh tentang kecintaan kepada negara dan menjaga hak masyarakat Melayu. Jika dilihat daripada watak yang digunakan, Shahram Hussain menggunakan watak yang berkisar di kalangan istana seperti yang terdapat pada drama bangsawan di zaman tradisional. Selain itu juga turut dimasukkan penggunaan bahasa klasik seperti pantun dan syair. Melalui watak Panglima Putih dan Si Bongkok memperlihatkan 2 sikap yang berbeza. Panglima Putih cinta akan keamanan dan suka memberi perlindungan kepada kaum yang lemah, dan akur akan pembesar negerinya. Sebaliknya, watak Si Bongkok suka merompak dan mencabul kehormatan wanita, dan ini mungkin luahan hati pengarang terhadap perbuatan tentera Jepun yang pada masa itu suka mengganggu wanita-wanita di zaman tersebut. Naskah kedua pula saya memilih drama Menyerahnya Seorang Perempuan karya Osman Awang. Drama ini ditulis pada zaman realisme 1960-an yang mengangkat kehidupan masyarakat sebenar sebagai dasar kepada penulisan drama realisme. Drama ini menggambarkan secara jelas tentang golongan wanita yang mempunyai pikiran dan perasaan yang dalam. Ini bermakna pengarang melihat kepada konsep realisme. Beliau memberi gambaran kehidupan yang nyata, iaitu lumrah insan yang bergelar wanita ini tentunya mempunyai emosi yang mudah berubah. Walau bagaimanapun, jika kita lihat pada penggunaan watak dalam drama Menyerahnya Seorang Perempuan, pengarang zaman realisme ini juga tidak lari daripada menggunakan watak dari kalangan istana seperti Sultan Muzaffar Shah Melaka dan Tun Kudu, seperti yang terdapat pada drama bangsawan. Dari aspek bahasa pula, pengarang juga menggunakan bahasa klasik dan berkias. Contohnya pada dialog Tun Ali dalam bahagian 2 yang berbunyi, dapatkah kau menyatakan padaku perempuan manakah di muka bumi ini yang cantiknya separas bulan, yang lembutnya mengutus angin, suaranya buluh perindu gunung ledang, dan rambutnya mayang pengurai ketika petang. Jadi dialog ini dituturkan oleh Tun Ali yang berkenan untuk berkahwin dengan permaisuri, iaitu Tun Kudu. Pengarang cuba menggambarkan kecantikan Tun Kudu dengan menggunakan gaya bahasa kiasan yang indah. Drama realisme Osman Awang ini selain memaparkan realiti pada masyarakat wanita, juga tidak meninggalkan unsur tradisional. Naskah terakhir yang saya pilih sebagai contoh ialah drama Jebat karya Hatta Azad Khan. Drama ini ditulis pada zaman kontemporari 1980-an
drama ini memperlihatkan kebolehan pengarangnya dalam memodernkan mitos jebat. Mitos merupakan unsur drama tradisional yang dianggap sebagai adat, budaya, agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi dalam naskah tersebut, penggunaan kelir putih masih dikekalkan dan ini sebenarnya berasal daripada drama Malaysia di era tradisional. Dalam drama tradisi, kelir putih ini sebagai layar, ia digunakan oleh pelakon daripada wayang kulit untuk mempersembahkan lakonan dengan menggunakan cahaya dan bayang-bayang. Dalam jebat, kelir ini juga digunakan sama seperti wayang kulit, tetapi penggunaannya adalah secara berselang-seli kerana ia juga berfungsi sebagai slide yang berupa keratan-keratan akhbar dan ayat-ayat tulisan tangan. Contohnya, kita boleh lihat pada suasana orang kampung yang tenang, bertanya kabar dan bercerita, tiba-tiba sahaja dikejutkan dengan kedatangan pengamuk. Jadi orang ramai lari bertempiaran dan pada ketika ini muncul tulisan pada slide, iaitu rancangan tergendala sebentar. Jadi walau bagaimanapun, pengarang juga selain menggunakan kelir putih tadi, beliau juga ada mengadakan watak pelakon dalam drama jebat ini menggunakan ruang pentas. Sebagai contoh, pengamuk masuk ke tengah pentas membawa parang dan juga hang tuah yang duduk di ruang tangga bertingkat. Jika dilihat pada dialog yang ditulis, bahasa yang digunakan tidak berputar belit dan mudah difahami. Tiada bahasa berkias-kias ataupun syair digunakan dalam drama jebat ini. Jadi ini bermakna bahawa struktur penulisan bahasa dalam drama moden ini tidak bersifat tradisional. Ia ringkas, berterus terang dan padat sesuai dengan teknik penulisan realisme. Jadi plot dalam jebat mengangkat keperwiraan jebat sebagai seorang yang memperjuangkan hak dan pengarang tidak membahagikan drama ini kepada babak. Unsur tradisional ini juga dapat dilihat pada watak selain hang tuah, hang jebat, pengamuk dan sultan iaitu dayang-dayang. Dayang-dayang ini dimunculkan untuk menari-nari dengan hang tuah. Jadi pergerakan berupa tarian ini sememangnya sudah wujud sejak daripada wayang kulit yang muncul pada zaman tradisional. Jadi dengan menjadikan ketiga-tiga naskah ini sebagai contoh, dapat memberikan sedikit sebanyak kefahaman untuk melihat pengaruh tradisional dalam naskah moden Malaysia itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Dayang Akilah. Jelas sekali penerangan Dayang Akilah sebentar tadi bahawa terdapat ciri-ciri tersendiri di dalam penulisan naskah drama moden Malaysia yang mempunyai struktur pengaruh drama tradisional. Ianya boleh dilihat dari segi teknik pementasan, plot cerita, bahasa yang digunakan dan sebagainya. Kita dapat lihat ya bahawa drama moden sentiasa mengalami perkembangan dari bentuknya iaitu bermula dengan sandiwara, realisme, absurd, kemudian contemporary. Menariknya drama-drama moden Malaysia masih lagi menerapkan unsur tradisional ke dalam penceritaan. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kembali kepada panel pertama kita iaitu Dayang Haziah. Apakah pandangan Dayang terhadap sambutan atau penerimaan masyarakat Malaysia terhadap naskah drama moden Malaysia yang mempunyai pengaruh drama tradisional? Silakan Dayang. Terima kasih Puan Pengerusi. Jadinya menurut pandangan saya, penerimaan masyarakat Malaysia terhadap naskah drama moden yang mempunyai pengaruh drama tradisional mungkin akan mendapat sambutan yang baik. Lagi pula, naskah drama moden yang mempunyai pengaruh drama tradisional juga ada dihasilkan oleh tokoh-tokoh Malaysia walaupun jumlahnya adalah sedikit. Maka tidak mustahil sekiranya naskah drama moden ini mendapat sambutan daripada orang ramai, terutama sekali bagi mereka yang meminati tradisi lama. Namun tidak juga diketepikan unsur moden dalam naskah tersebut agar para pembaca atau penonton dapat memahami dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selain itu, berkemungkinan juga pembaharuan seperti ini akan mendapat sambutan dan diterima masyarakat kerana supaya ia tidak ketinggalan zaman, iaitu dengan memasukkan unsur tradisional dan moden dalam naskah moden
itu merupakan satu pembaharuan dan niatnya adalah untuk supaya naskah orang ramai tertarik dan ia tidak ketinggalan zaman lah. Seperti contoh dalam usaha untuk menghidupkan teater bangsawan, terdapat masyarakat yang berpendapat bahawa bangsawan harus berubah mengikut keadaan masa dan juga bentuk asalnya harus dikekalkan. Namun ciri-ciri baharu ataupun yang saya jelaskan tadi, unsur moden hendaklah ditambah supaya pembaca berminat untuk membacanya. Jika dilihat bahawa naskah drama moden yang memasukkan unsur tradisional ini merupakan sesuatu yang bagi saya ia sangat berbeza dan merupakan sesuatu pembaharuan yang dibuat oleh pengarang, iaitu untuk mengingati tradisi lama dan tidak melupakannya, kerana seperti yang saya jelaskan pada pusingan pertama tadi, ia sangat popular pada zamannya, tradisional itu, unsur tradisional. Jadinya pengarang Nordin Hassan merupakan salah seorang tokoh yang menerapkan unsur drama tradisional dalam naskahnya, iaitu seperti 1000 Tepuk Pinang Menari dan juga 1400 dan lain lagi, naskah-naskah beliau yang lain lagi. Namun jika dilihat bukan Nordin Hassan sahaja yang mengaplikasikan unsur tradisional dalam naskahnya, tetapi pengarang seperti Hatta Azad Khan, Zakaria Arifin, Usman Awang dan Dinsman dan lain-lain juga turut menerapkan unsur tradisional dalam naskah mereka. Jadinya penggunaan semula unsur-unsur tradisi masih digunakan dan menjadi sifat pendramaan di Malaysia, dan hal ini menunjukkan pemikiran yang digarapkan itu ingin memanfaatkan kegemilangan masa silam. Jelasnya pengaruh drama tradisional ini dapat dilihat pada struktur drama tersebut. Seperti yang diketahui, drama moden ini ada yang berbentuk sandiwara, realisme dan absurd. Dan sekiranya unsur wayang kulit, makyong, bangsawan dimasukkan ke dalam naskah moden, maka ia akan menjadi sesuatu yang berlainan dengan naskah-naskah yang lain yang berbentuk realisme dan absurd. Dan maka dengan adanya naskah drama moden yang mempunyai pengaruh drama tradisional ini, ia menjadi sesuatu yang baharu. Kisahnya, kerana kisahnya atau strukturnya yang dicampur aduk dengan struktur drama tradisional. Sekian, itu saja penjelasan daripada saya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Dayang Hazia kerana memberikan pandangan atau buah fikir mengenai sambutan atau penerimaan naskah masyarakat, penerimaan masyarakat Malaysia terhadap naskah drama moden di Malaysia yang mempunyai pengaruh drama tradisional. Hadirin dan hadirat sekalian, kita juga tidak ingin terlepas pandang atau terlepas peluang kepada panel kedua kita, iaitu Dayang Akilah, untuk memberikan pandangan kepada kami. Apakah pandangan Dayang terhadap penggunaan penguasaan struktur pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia itu, dan apakah prospeknya? Silakan Dayang. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi. Melalui ketiga-tiga naskah yang saya telah ambil tadi sebagai contoh, iaitu Menyerahnya Seorang Perempuan karya Usman Awang, Si Bongkok Tanjung Puteri karya Syahrul Hussain dan Jebat karya Hatta Azad Khan, dapat saya buktikan bahawa dramatis sebagai pengarang yang hidup dalam masyarakat Melayu, tentunya walau tidak semua memang masih ada yang mengekalkan drama tradisional ke dalam karya mereka. Ia bukan saja melihatkan kegemilangan masa silam, bahkan juga bagi menambahkan lagi tarikan sesebuah penceritaan dalam sesuatu drama. Jadi penggunaan unsur tradisional dalam naskah drama moden seperti Si Bongkok Tanjung Puteri, Menyerahnya Seorang Perempuan dan Jebat ini telah membuktikan bahawa drama pada setiap zaman masih mengekalkan struktur drama tradisional. Jadi kombinasi antara dua era, iaitu tradisional dan moden ini, bagi saya sendiri sebagai pembaca tentunya tertarik dengan struktur penulisan drama moden yang di dalamnya dimasukkan unsur drama tradisional. Waktu membaca karya Hatta Azad Khan yang berjudul Jebat, saya dapati bahawa jalan ceritanya senang dipahami.
Dengan adanya plot dan bahasa yang berterus terang serta tidak berkias, pembacaan gambar kepada bahasa yang berterus terang dan mudah dipahami, seperti saya sendiri akan lebih tertarik kepada karya sebegini. Justru kombinasi kedua-duanya pada pendapat saya merupakan kekuatan sesebuah drama itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dayang Akilah kerana telah memberikan juga pandangan Dayang terhadap penguasaan struktur pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia. Hadirin sekalian, demikian tadi sudah kita dengarkan mengenai pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia, iaitu suatu perbincangan struktur daripada kedua-dua ahli panel kita pada petang ini. Jadi selanjutnya, sebelum mengakhiri topik perbincangan forum kita hari ini, saya ingin mempersilakan panel pertama Dayang Hazia untuk merumuskan perbincangan Dayang sebentar tadi. Silakan Dayang. Terima kasih Puan Pengerusi. Jadinya secara keseluruhan, drama tradisional dan drama moden mempunyai perbezaan yang ketara, yang mana drama tradisional tidak mempunyai naskah, spontan dan berimprovisasi, manakala drama moden mempunyai naskah dan pemain akan merujuk kepada naskah tersebut sekiranya ianya adalah untuk dipentaskan. Wayang kulit, menora, makyong, boria dan teater bangsawan adalah merupakan jenis drama tradisional dan ia juga ada dikaitkan dengan kepercayaan animisme. Berbeza pula dengan drama moden yang mempunyai bentuk realisme, absurd dan sandiwara. Pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden ini jelas wujud, dan seperti apa yang panel kedua katakan sebelum ini, bahawa unsur drama tradisional dalam naskah drama moden ini terbukti ada pada setiap zaman. Selain itu, seperti apa yang saya jelaskan sebelum ini, drama tradisional diaplikasikan ke dalam naskah drama moden dengan melihat kepada struktur dan elemen tradisi yang terdapat di dalam naskah tersebut. Oleh itu, menurut pandangan saya, naskah drama moden yang dipengaruhi dengan tradisional ini mungkin akan dapat diterima oleh masyarakat kerana perbezaan yang dibuat oleh pengarang dalam menghasilkan naskah drama, iaitu naskah drama yang memasukkan unsur tradisional dan juga moden di dalam naskah itu. Mungkin itu saja rumusan daripada saya. Terima kasih Puan Pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita, iaitu Dayang Hazia. Seterusnya kita dengarkan pula rumusan daripada panel kedua kita, iaitu Dayang Akilah mengenai perbincangan kita pada petang ini. Silakan Dayang. Baiklah, secara keseluruhan, struktur-struktur yang terdapat pada 4 zaman moden ini cenderung kepada mengikuti aliran-aliran yang datang pada setiap zaman. Drama sendiwara setentunya melihat kepada struktur yang membangunkan drama berbentuk sejarah. Drama realisme pula sifatnya berterus terang dan realistik. Manakala drama absurd, strukturnya melihat kepada watak yang berlambang dan isi penceritaan yang sukar untuk kita fahami. Drama neorealisme ataupun contemporary pula mempunyai corak dan aliran yang menggunakan unsur yang terdapat dalam drama tradisional seperti bangsawan dan gabungan daripada zaman sandiwara, realisme dan absurd. Jadi jika dilihat daripada keempat-empat zaman dengan pencontohan beberapa drama tadi, dapat saya simpulkan bahawa pada setiap zaman di era moden, jelas bahawa penggunaan unsur tradisional sememangnya masih dikekalkan. Ini tidaklah bermakna bahawa semua drama daripada 4 zaman ini menggunakan tradisional secara total. Namun apa yang ingin saya tekankan kaitannya dengan perbincangan forum adalah strukturnya. Secara dasarnya, watak, bahasa, latar, tema dan amanat bagi drama moden setiap zaman memiliki perbezaan disebabkan oleh perubahan masa dan persekitaran yang dihadapi masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun, pendramaan berunsurkan tradisional seperti mitos dan kepahlawanan ini serta gaya bahasanya masih kuat dalam penulisan dan penciptaan drama Melayu moden. Jadi itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel kedua kita, iaitu Dayang Akilah.
Demikian tadi rumusan perbincangan daripada kedua-dua ahli panel kita mengenai perbincangan tajuk pada petang ini, iaitu pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia, suatu perbincangan struktur. Jadi secara keseluruhannya, pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden Malaysia ini jelas ada dan masih dikekalkan. Hal ini dapat dilihat pada 4 zaman yang dibincangkan oleh ahli panel kita tadi, iaitu zaman sandiwara, realisme, absurd dan juga neorealisme. Melalui contoh-contoh yang dijelaskan oleh kedua ahli panel tadi, ini jelas melihatkan bahawa unsur drama tradisional diaplikasi dalam naskah drama moden dengan melihat kepada struktur pengaruh drama tradisional dalam naskah tersebut. Jadi struktur pengaruh drama tradisional dalam naskah drama moden juga dapat dilihat mempunyai perubahan dan perbezaan mengikut 4 zaman yang dijelaskan. Dengan pencirian yang dikongsikan oleh panel pertama dan panel kedua tadi, sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk memahami apakah drama tradisional dan moden yang terdapat di dalam naskah drama Malaysia dan apakah struktur yang ada pada naskah drama Malaysia itu sendiri. Baiklah, sekarang tibalah masanya saya membukakan sesi soal jawab kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya soalan mengenai tajuk forum kita pada petang ini. Untuk makluman Auda, kepada yang ingin bertanya sila angkat tangan dengan mengetik tanda angkat tangan yang ada di ruang skrin masing-masing, atau boleh saja di-type di ruang komen, atau boleh saja menghidupkan mikrofon Auda. Mungkin ada juga yang ingin berkongsi pendapat. Silakan hadirin. Mungkin dari Malaysia boleh menambah sedikit mengenai perbincangan kita pada petang ini, silakan. Jadi mungkin belum ada soalan dari hadirin. Jadi saya mungkin ada sedikit tertarik dengan penjelasan Dayang Akilah mengenai adanya bahasa yang digunakan di dalam drama moden. Contohnya macam tadi, Dayang Akilah ada menyatakan bahawa penggunaan drama tradisional dimasukkan ke dalam naskah drama moden di Malaysia. Mungkin Dayang Akilah boleh menjelaskan sedikit sahaja. Silakan Dayang. Baiklah, dari apa yang saya dapat, penggunaan bahasa pada zaman tradisional dan zaman moden ini agak berbeza, ya, iaitu mungkin zaman tradisional ini lebih menggunakan bahasa yang agak klasik ataupun berkias-kias. Contohnya penggunaan syair, pantun dan itu mungkin membuatkan kita ni agak sukar sedikit untuk memahami jalan cerita kerana perlu memahami bahasa yang digunakan oleh pelakon-pelakon di zaman tradisional. Tapi apabila melihat kepada drama moden, setentunya pada drama moden ini bahasa yang digunakan lebih berterus terang, jelas. Seperti contohnya tadi, anak keparat, sial dan sebagainya. Mungkin itu boleh memberi penjelasannya kepada Dayang Kalbi. Baiklah, terima kasih Dayang Akilah. Jadi mungkin dari hadirin ada lagi soalan? Mungkin ada yang tertanya-tanya mengenai tajuk kita pada petang ini. Silakan. Boleh buka mikrofon anda atau menaip di ruang chat.
Mungkin penggiat seni kita ada ingin bertanya? Atau rakan-rakan? Silakan. Baik, satu soalan, pertanyaan. Sepanjang kepahaman para pelajar dalam meneliti naskah yang terpilih, kita tadi ada bincang tentang ada 4 period yang sangat besar dalam menandai tentang perkembangan drama Malaysia, drama moden Malaysia. Apakah ada isu-isu yang agak menonjol yang terkait dengan hal-hal semasa yang dikemukakan oleh setiap period atau setiap zaman tersebut? Misalnya kata isu untuk sandiwara apa, isu untuk absurd apa, yang neorealisme apa ada isu yang agak menonjol. Baiklah, terima kasih Tuan Zafri ya. Mungkin boleh dijawab oleh di antara kedua-dua ahli panel kita. Silakan. Baiklah, jika dilihat pada setiap zaman, zaman sandiwara, pada zaman ini oleh kerana tanah Melayu masa tu berada di bawah pemerintahan Jepun, maka pengarang-pengarang lebih menulis kepada dan mengangkat isu yang melihat kepada semangat nasionalisme, di mana pengarang ingin membakar semangat nasionalisme di kalangan masyarakatnya. Seperti dalam drama Jebat, dalam drama Si Bongkok Tanjung Puteri, maafkan saya, pengarang menggunakan beberapa watak, iaitu watak si Bongkok untuk menggambarkan mungkin kekejaman penduduk pegawai Jepun, dan melalui watak Melayu pada masa itu watak Panglima Putih mungkin dilihat daripada semangat mencintai negara. Jadi pada zaman seterusnya, zaman realisme pula, pengarang lebih kepada menulis hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat, persoalan kemasyarakatan. Contohnya tadi seperti Ramlah. Ramlah, jika dilihat Ramlah, dari tidak langsung pengarang mengkritik bahawa Mak Haji telah pun memberi sedikit gambaran tentang masyarakat pada zaman realisme, iaitu seorang yang suka menghakimi atau menghukum orang lain tanpa menolong mereka kepada kebaikan. Dan akhir sekali pada zaman absurdisme, mungkin pada zaman absurdisme ini pula, ia lebih kepada mengangkat isu tentang kehancuran dan melihat kepada kekosongan hidup. Jadi mungkin itu sajalah daripada saya. Baiklah, terima kasih Dayang Akilah. Mungkin penjelasan daripada Dayang Akilah tadi boleh menjawab persoalan dari Tuan Zafri Arifah. Mungkin ada Dayang Hazia, mungkin ada ingin menambah sedikit sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya daripada hadirin kita. Baiklah. Menurut soalan yang diberikan tadi, adakah isu-isu yang menonjol yang terkait terkait pada zaman-zaman moden yang disebutkan tadi ya? Seperti contoh naskah yang saya pilih 1400 Nordin Hasan, ia bertemakan ataupun isu yang dapat kita ambil dalam dalam naskah drama tersebut adalah mengenai isu keagamaan. Di sana adanya watak yang mempercayai kepercayaan animisme, ataupun kalau bagi contoh yang tadi saya jelaskan adanya Tok Pawang, pemujaan jin. Jadinya di sana kalau saya lihat daripada
keseluruhan cerita tu ia melihatkan bahawa naskah drama itu berunsur absurd ya absurd. Saya pun macam samar-samar juga dalam memahaminya, tapi yang ditonjolkannya adalah mengenai isu keagamaan, seperti yang dijelaskan bahawa drama 1400-an ni bagi saya lah ia merupakan drama kontemporari yang memasukkan unsur tradisional dan unsur moden di dalam naskah tersebut. Jadinya contoh lain dalam naskah yang bertajuk Budak Raja, ini merupakan salah satu daripada bentuk naskah yang berbentuk bangsawan yang mengisahkan mengenai raja. Jadinya dalam kisah ini menimbulkan isu mengenai pelawak istana yang pelawak istana yang pekerjaannya sebagai pelawak ini adanya cabaran dan dugaan lah macam tu. Jadinya itulah yang merupakan isu yang dapat saya jelaskan lah dalam dua naskah yang saya bagi tadi, bahawa adanya isu-isu yang setiap zaman itu mesti ada isu-isu yang boleh yang boleh terkait lah dalam 4 zaman itu. Mungkin dapat menjawab soalan cikgu tadi. Terima kasih. Terima kasih Dayang Aziha, jelas sekali tadi penerangannya. Jadi masa agak mencemburui kita mungkin satu soalan saja lagi daripada penonton kita, iaitu Safej. Safej ingin bertanya kepada kedua-dua ahli panel bahawa kedua-dua ahli panel tadi ada menyatakan drama moden di Malaysia itu mengandungi drama absurd. Boleh nyatakan kenapa berlaku sedemikian? Mungkin di antara kedua-dua ahli panel boleh menjawabkan persoalan tersebut. Silakan. Baiklah, terima kasih soalan daripada Safej tadi. Jadinya soalannya, drama moden di Malaysia mengandungi absurd. Jika dilihat kenapa perkara ini berlaku, kerana kan drama realisme ini berbentuk realistik yang berpijak di bumi yang nyata dan melihat kepada persekitarannya. Dan drama absurd pula ia tidak dijelaskan dengan terus terang ataupun yang orang sukar untuk difahami lah. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana pengarang ingin membuat sesuatu pembaharuan dan tidak lagi berpijak kepada tidak lagi menggunakan bentuk realisme di dalam naskahnya. Jadinya mungkin drama yang berbentuk mengandungi absurd ini mungkin merupakan sesuatu yang dibuat oleh pengarang untuk memperkembangkan lagi naskah drama di Malaysia lah. Mungkin itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Dayang Aziha. Saya ingin tambah sedikit. Mungkin drama absurd itu kebanyakannya selalunya di mana-mana lah, di mana negara. Mungkin orang itu keboringan atau lengu dengan drama-drama sejarah, drama realisme. Sebab itulah mereka ingin bereksperimental untuk mencuba sesuatu drama yang baru, iaitu drama absurd. Mungkin boleh perkara itu sudah dapat dijelaskan. Terima kasih kepada penyoal kita sebentar tadi, iaitu Dayangku Saf daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita di penghujung acara sudah. Alhamdulillah
Hadirin yang dihormati sekalian, selesailah sudah penjelasan dan perbincangan daripada kedua ahli panel kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Dayang Siti Nurhaziah binti Sarkawi dan juga Dayang Nur Akilah Amanina binti Haji Rahim kerana sudi hadir selaku ahli panel dan mengongsikan pendapat masing-masing serta buah fikiran. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah, penggiat-penggiat seni, mahasiswa-mahasiswi serta para tetamu yang berkesudian menghadiri forum pada petang ini. Semoga segala ilmu yang dibincangkan tadi dapat ada dan pendapat yang dikongsikan tadi akan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kami juga ingin memohon maaf andai ada tersilap kata, tersalah bicara atau terkasar bahasa sepanjang forum ini dijalankan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kita sendiri. Baiklah, sebelum mengakhiri forum pada petang ini, terimalah dua rangka pantun daripada saya berbunyi: hari petang suasana aman, malam Jumaat beramal ibadat. Ilmu dirantang jadi pedoman, semoga bermanfaat segala maklumat. Bawa guni berisi jagung, disusun pasti di atas papan. Setakat ini forum berlangsung, jumpa nanti di minggu depan. Alhamdulillah, maka dengan ini saya akhiri forum kita pada petang ini. Saya mewakili barisan panel dan tim produksi forum. Sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir dan menyaksikan forum ini. Bagi menutup forum pada petang ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-As yang dipimpin oleh Awang Muhammad Nur Azli bin Abdul Samad. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi us innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, sekian dan sehingga kita berjumpa lagi di sesi forum seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.